dan Allah. La ilaha illallah wahdahu la wa Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jallahi haqqa jihad wa tarakana 'alal mahajjat bayt lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan limpah kurnia dari Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini secara live di audio kuliah untuk kita membincangkan tafsir surah Al-Qadar, insya-Allah. Dalam suasana tuan-tuan, kita dah masuk malam yang ke-17 Ramadan. Alhamdulillah. Moga-moga kita terus diberi nikmat sihat untuk kita dapat melaksanakan ibadah yang sebaik mungkin kepada Allah Azza wa Jalla. Terutama apabila kita masuk 17 Ramadan, 3 hari lagi insya-Allah kita akan masuk ke fasa terakhir Ramadan, iaitu 10 yang terakhir Ramadan. Jadi moga-moga Ramadan tahun ni yang merupakan kita sebut sebagai Ramadan PKP lah. Dalam suasana kita duduk di rumah masing-masing, kita menghalang kita untuk melakukan kebaikan, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi di kesempatan pada malam yang berbahagia ini, saya nak mengajak pada tuan-tuan untuk kita membicarakan tentang surah Al-Qadar. Dan kita tahu bahawa pada malam-malam Ramadan, biasanya kita tak akan lupa untuk membaca surah Al-Qadar ini. Kerana surah Al-Qadar, surah yang menceritakan tentang Lailatul Qadar. Dan sebenarnya dengan penghayatan kita kepada surah Al-Qadar dapat memberi khusyuk yang bertambah ketika mana kita baca. Terutama ketika mana kita baca surah dalam salat tarawih, maka kita dapat menghayatinya dengan baik apabila kita memahami makna-makna yang terkandung surah tersebut. Jadi di kesempatan pada malam ni, Allah tuan-tuan rahmati Allah, nak berkongsi dengan tuan-tuan sedikit yang berkaitan dengan tafsir surah Al-Qadar. Dan sebarang persoalan tuan-tuan boleh kemukakan, insya-Allah. Kalau ada soalan, saya akan cuba respon, insya-Allah. Ada di ruang untuk type soalan itu, di ruang komen itu. Jadi tuan-tuan boleh bertanya soalan, insya-Allah. Apa-apa soalan, sama ada yang berkaitan dengan tajuk kita ataupun di luar tajuk pun dibenarkan, insya-Allah. Kita cuba berbincang, kita cuba menjawab segala soalan yang tuan-tuan berikan sekadar yang termampu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya yakin bahawa masing-masing berada di rumah masing-masing dalam suasana yang kita masih lagi dalam PKPB, ya, Perintah Kawalan, yang mana bersyarat itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah dalam suasana kita berada di rumah masing-masing, mari sama-sama kita membaca surah Al-Qadar dan kita menghayatinya. Baik tuan-tuan. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang pertama sekali, bila mana kita membaca surah Al-Qadar, kita membaca dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, dia tajwid yang pertama. Inna anzalna. Na tu dipanjangkan 5 harakat sebab itu mad jaiz munfasil. Inna nun tu dengung.
wajib al-ghunnah. Inna anzalna itu ikhfa hakiki, didengungkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, maksudnya apa tuan-tuan? Kata Allah Ta'ala, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik. Yang pertama sekali kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Tunjukkan kemuliaan Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab ia berkaitan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami menurun ia, iaitu menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menisbahkan kepada dirinya. Inna, sesungguhnya kami. Kami itu siapa? Kami itu ialah Allah Azza wa Jalla. Anzalnahu, menurunkan. Nya tu apa? Huwa, yahu tu ya'udu ilal Quran, kembali kepada Quran. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang dirinya, Allah lah, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Mengapa? Satu persoalan. Mengapa Allah Ta'ala menggunakan kami? Itu persoalan yang pertama. Mengapa Allah sebut kami, tak sebut aku? Jadi sebenarnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita cuba perhati tuan-tuan. Kita nak hayati, kita nak tadabbur ayat suci Al-Quran. Dia ada beza kami dan aku. Konteks Al-Quran. Apakah anda kata, kalau kami itu dia bukan menunjuk saja kepada Allah, merujuk kepada malaikat. Tak, dia bukan. Memang Allah sebut kami itu hanya merujuk kepada Allah. Tak ada kaitan merujuk malaikat, tak ada kaitan tuan-tuan, tak ada kaitan. Tapi sebut kami, tak sebut aku. Maka di situ kita kena lihat tuan-tuan, dia ada beza dia ayat uluhiyah dengan ayat rububiyah. Ayat rububiyah Allah Ta'ala sebut kami. Tapi kalau ayat ia Allah aku, dalam surah Taha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salah li dhikri. Ayat 14. Itu Allah sebut aku. Allah sebut innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salah li dhikri, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Jadi di sini Allah sebut aku sebab apa? Sebab ayat ini berkaitan dengan pengabdian diri kepada Allah. Disebut sebagai uluhiyah. Jadi ayat Quran yang menyebut tentang uluhiyah, pengabdian diri pada Allah, Allah akan sebut aku. Tetapi ayat-ayat yang melibatkan rububiyah. Rububiyah ni apa? Rububiyah ni melibatkan kebesaran dan keagungan Allah. Contohnya Allah yang menurunkan Quran, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mentadbir, Allah yang mencipta. Di sini menunjukkan keagungan dan kebesaran. Jadi di situ Allah akan guna kami. Jadi itu kaedah bahasa Arab begitu tuan-tuan. Jadi bukan maksud kami ini menunjukkan ramai, tidak. Tetapi kami itu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu saya ulang sekali lagi, ayat-ayat yang menyebut tentang kami ini adalah ayat ruh, iaitu yang menunjukkan tentang Allah yang mencipta, Allah yang mentadbir, Allah yang memerintah, Allah yang menurunkan sesuatu dan sebagainya. Tetapi kalau ayat uluhiyah, ayat Quran berkaitan dengan pengabdian kepada Allah, Allah sebut aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepada apa? Bila ia berkaitan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita faham Quran, tuan-tuan, kita dapat rasa dia punya kemanisan dia. Dan bila kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya Allah kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Bila kita baca tu kita rasa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pahaman kita terhadap ayat.
Sebab tu penting tuan-tuan, kita faham ayat Quran. Tambah-tambah kita berada dalam bulan Ramadan ni yang disebut sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Maka dengan sebab itu Ramadan mendapat kemuliaan di sisi Allah SWT kerana ada Al-Quran. Jadi tuan-tuan balik Al-Qadar, Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kata Allah kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi daripada apa yang Allah sebut, Allah menggunakan perkataan anzalnahu dalam konteks bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Bila sebut anzalnahu, maksud dia turun sekaligus. Kalau Allah sebut nazzalnahu, maksud dia turun beransur-ansur. Ada beza dia. Walaupun terjemahan disebut turun, sama aja. Allah menurunkan. Itu. Tetapi beza makna dari sudut penggunaan perkataan. Bila Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Allah menggunakan, maksud dia Allah turunkan Al-Quran sekaligus pada malam Al-Qadar. Berbeza kalau nazalna, contohnya nunazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Allah Ta'ala kata, nahnu nazzalna al-Quran. Kami yang turunkan kamu ya Muhammad. Turun itu Allah gunakan nazzalna, itu menunjukkan turun sedikit-sedikit. Beransur-ansur. Maka dengan sebab itu kita faham bahawa penurunan Quran berlaku dalam dua peringkat. Sebab Allah menggunakan kata itu. Satu anzalna, satu nazzal. Jadi Quran itu peringkat. Dan kita rujuk juga Nabi SAW yang mengesahkan lagi bahawa Al-Quran turun dua. Peringkat yang pertama, Al-Quran turun dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Bila ni? Sekaligus 30 juzuk, 14 surah lengkap pada Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Ya. Al-Quran peringkat pertama tuan-tuan turun, dia tak turun sikit-sikit. Dia turun sekaligus. Quran itu yang ada di Lauh Mahfuz, Quran itulah yang lengkap itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia, di mana wallahu alam itu perkara gaib. Secara lengkap, secara komplit, turun tu bila? Turun pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Dua, kalau kita merujuk firman Allah, nahnu alaikal Qur'ana tanzila. Kami turunkan kepada engkau ya Muhammad ini secara beransur-ansur. Itu penurunan peringkat kedua. Iaitu turun lepas tu bila mana berada Jibril alam ambil Quran dekat situ, bawa sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu turun sikit-sikit. Maka dengan sebab itu tentu kalau kita lihat kepada ta'rif Al-Quran ialah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam. Ta'rif Al-Quran itu ialah kalamullah, kalam Allah al-mu'jiz yang mempunyai mukjizat, al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan sedikit-sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaraan Jibril alaihi salam. Itu turun peringkat kedua. Turun peringkat kedua ni dia sikit-sikit sampailah hampir ke sallallahu wafat. Jadi maknanya turun sikit itu selama bila? Selama hampir 23 tahun. Turun sikit-sikit tu. Jadi sebab itu kadang-kadang ada orang bertanya, setiap tahun ada orang bertanya. Dia bertanya macam mana? Dia kata, Al-Quran bila kita buka dalam Al-Quran, tengok-tengok surah Fatihah. Okey. Tetapi sebenarnya kita tahu ayat yang Quran turun adalah ayat 1 hingga 5 surah Alaq. Ketika mana Nabi berada di Gua Hira, turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat itu tuan-tuan yang dirahmati Allah turun, ayat pertama yang
kepada Nabi SAW. Tetapi bila kita buka Quran, sebab apa ayat itu pada juzuk 30? Kita buka surah Fatihah dulu. Lepas Fatihah, surah Al-Baqarah. Maka ini kita faham bahawa Al-Quran sebenarnya sudah lengkap 30 juzuk dari surah Fatihah sampai surah An-Nas. Itulah yang berada di Lauh Mahfuz. Kemudian turun ke langit dunia di Baitul Izzah, itulah lengkap itu juga Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian ketika turun kepada Nabi SAW, ia turun susunan. Pun tak ikut susunan. Dia turun sikit-sikit mengikut situasi, keadaan, keperluan. Allah pilih untuk turun Iqra' dulu, seolah-olah nak bagi tahu pada kita bahawa Islam ni agama ilmu. Apapun kita bermula dengan ilmu. Sebab itu kita Allah dengan ilmu. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama kena Allah. Tapi nak kena Allah macam mana? An tariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Jadi seolah nak gambarkan kita bahawa sebab itu Allah pilih ayat tu turun dulu kepada Nabi SAW. Jadi turun tu tak ikut susun. Dan kadang-kadang turun hasil daripada pertanyaan orang. Golongan musyrikin tanya Nabi SAW, Muhammad dibuat daripada apa? Emas ke tembaga? Mereka fikir cara kepala dia orang kan. Dia produk semua berhala. Lalu dia pun tanya Muhammad, Tuhan kamu daripada apa? Buat daripada apa? Maka turunlah ayat Quran. Qul huwallahu ahad. Katakan Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Tuan-tuan, dan bila mana ada golongan musyrikin datang jumpa Nabi SAW, bincang dengan Nabi, bincang, ya Muhammad, bagaimana kalau kita kompromi, kita alternate, setahun sembah Allah, setahun lagi sembah bahala. Setahun sembah Allah, setahun sembah bahala. Barulah adil kan, kita tak saling salah menyalah di antara satu sama lain. Kita kompromi dalam benda. Turunnya ayat Quran. Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la ta'budun, aku tak sembah apa kamu sembah. Di situ, ianya turun berkaitan dengan situasi, suasana, pertanyaan. Orang bertanya Nabi tentang ruh, turun ayat Quran. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka tanya kamu ya Muhammad tentang ruh, bagi tahu pada mereka bahawa itu urusan Allah, urusan Tuhanku. Kamu tidak diberikan ilmu tentang yang melainkan sikit saja. Tuan-tuan. Jadi maknanya Quran turun tak ikut susunan, namun begitu Jibril AS bila turunkan Quran kepada Nabi, Jibril bagi tahu ini tempat dekat sini, ini tempat dekat sini, ini tempat dekat sini. Supaya lengkap kembali surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi itu keadaannya. Itu paham konteks turunan Al-Quran. Tuan-tuan, jadi Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Al-Qadar apa? Al-Qadar ni ada dua makna, tuan-tuan. Pertama, Al-Qadar itu maksud kemuliaan. Jadi malam itu malam kemuliaan. Malam yang dimuliakan oleh Allah. Apa-apa yang ada kaitan dengan Quran, mesti Allah muliakan, tuan-tuan. Apa-apa yang ada kaitan dengan Quran. Bulan ada kaitan dengan Quran, Ramadan dimuliakan. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu dimuliakan. Sebab apa? Sebab ada kaitan dengan penurunan Quran. Dengan sebab itu, kalau kita ni menghampirkan diri kita dengan Quran, baca Quran, beramal dengan Quran, Quran akan menjadi syafi'an li ashabi, akan menjadi memberi syafaat, menjadi peguam bela kepada kita ketika mana kita berada di akhirat kelak. Jadi itu. Maka tuan-tuan, sama-sama kita berusaha, insya-Allah. Bulan Ramadan ni all out, kita nak faham Quran betul-betul. Kita nak baca Quran, bagi khatam, kemudian kita hayati Quran, kita nak lihat tafsir Quran supaya semangat Ramadan memberi kekuatan kita untuk mendekati Quran. Seterusnya pada bulan-bulan yang lain kita akan teruskan lagi, tuan-tuan. Itulah. Baik. Jadi Al-Qadar itu ada dua maksud. Satu maknanya adalah kemuliaan. Jadi Allah turunkan Al-Quran dalam kemuliaan. Satu lagi penentuan ataupun takdir. Sebab malam tersebut juga malam penentuan di mana Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Malaikat itu yang akan menentukan, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia akan tulis bagaimana kadar seseorang hingga tahun yang akan datang. Sampai yang akan datang. Itu disebut kadar takdir. Jadi ada dua makna. Dua-dua makna itu diterima
diterima oleh para ulama tafsir. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi, kata Allah sesungguhnya turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam kemuliaan. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَمَا itu panjang dia, 5 harakat, mad jaih munfasil. Mad jaih munfasil. وَمَا itu qalah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Tahu tak kamu apa tu malam kemuliaan? Lailatul Qadar tu apa? Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertanyaan seumpama itu, nak menggambarkan bahawa malam itu satu malam yang sangat-sangat besar keadaan dia. Satu malam yang sangat-sangat hebat. Lalu Allah SWT bawa dalam uslub istifham. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu tak apa itu Lailatul Qadar? Kan? Jadi, seterusnya Agam menjawab. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, isu ni sering kita bincang. Bagaimana nilai Lailatul Qadar itu digandakan apabila beribadat pada malam Al-Qadar, digandakan pahala sebanyak 1000 bulan. Cuma para ulama berbincang, maksud 1000 bulan itu bagaimana? Apakah menunjukkan kepada tempoh masa 1000 bulan ataupun menunjukkan kepada tempoh yang sangat banyak, fadilat yang sangat banyak. Yang rajihnya, yang banyak diterima oleh para ulama adalah menunjuk kepada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan 83 tahun bulan. Dia punya fadilat dia. Digandakan pahala pada malam tersebut. Berdasarkan juga daripada riwayat yang menyatakan bila mana Nabi SAW menceritakan kepada sahabat tentang perjuangan terdahulu. Dulu ada yang berjuang jihad 1000 bulan waktu siang, malamnya bertahajud ataupun qiyamul lail, jaga malam 1000 bulan. Kerana apa? Kerana umur mereka panjang. Jadi ibadat maka 83 tahun itu biasa. Umur mereka kadang ratus tahun. Kan? Jadi umur lama. Tapi umur umat Nabi Muhammad SAW kita untuk Muhammad ni, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat antara 60 hingga 70 kata Nabi. Itu average ni. Zaman-zaman kita banyak yang kurang tak sampai pun. Kan? Ada juga yang sampai, ada yang lebih, pihak lebih tak ramai. Tak ramai, hak kurang ramai. Tapi kita kata average-nya lah. Puratanya, hitung panjangnya, umur umat Muhammad 60 hingga 70. Jadi, dulu 83 tahun ibadat memang tak boleh. Kita beranak-beranak tu buat ibadat sampai mati pun tak boleh sampai 83 tahun. Tetapi begitulah betapa rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, kepada kita semua. Satu malam kita beribadat kena dengan malam tu, maka akan digandakan pahala sebanyak 1000 bulan. Tuan-tuan, itu satu kemuliaan yang Allah bagi kepada kita. Ada kaitan juga dengan kemuliaan Al-Quran yang diturunkan pada malam tersebut, yang berlaku pada bulan Ramadan, yang pada Lailatul Qadar. Tuan-tuan, itu keadaannya. Maka dengan sebab itu, japaskan peluang untuk beribadah sesungguh-sungguhnya pada malam tersebut. Cuma malam bila? Memang isu ni juga sering ditimbulkan, dibincangkan. Sebenarnya, perkara malam bila Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu Wa Taala dihadirkan oleh Allah supaya kita sentiasa bersiap sedia, supaya kita sentiasa menghidupkan malam Ramadan dengan cara yang terbaik. Cuma kalau kita merujuk kepada sunnah fi'liyah Nabi, sunnah qauliyah ni, sunnah perkataan Nabi sebut macam-macam. Antaranya Nabi sebut Lailatul Qadri fil 10 akhir Ramadan, carilah Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan. Ada hadis malam-malam ganjil, 10 terakhir malam ganjil, ada malam genap. Jadi pelbagai. Namun begitu kalau kita tengok kepada perbuatan Nabi, Nabi bila 10 yang terakhir saja, Nabi keluar ibadat Nabi. Nabi beriktikaf sungguh-sungguh. Nabi berjaga malam sungguh-sungguh. Bila 10 yang terakhir, Nabi SAW ayqadha ahla wa shadda mi'zarah. Dan Nabi SAW bila mana sampai 10 yang terakhir,
Ahya lailah, Nabi menghidupkan malam dengan bersungguh-sungguh. Wa aiqadha, Nabi mengejutkan ahli keluarga untuk turut sama. Wa Nabi ikat pinggang, maksud ikat kait, maknanya Nabi tidak bersama dengan isteri. Sebab apa? Sebab Nabi beriktikaf di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan bersama, maknanya larangan bersama dengan isteri ketika mana beriktikaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka di situ menunjukkan bila 10 yang terakhir Nabi cukup pulut. Mu ceritanya Lailatul Qadar ada pada 10 yang terakhir Ramadan. Malam bila tu kita tak tahu, surah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Walaupun macam-macam kaulah ada kata teori Imam Ghazali diikut kita puasa hari apa. Kan? Malam 1, 3, 25 dan sebagainya. Kalaulah teori menyatakan tentang bilangan huruf muda, itu semua ijtihad semua bilangan huruf. Contohnya Lailatul Qadar tu ada berapa huruf dia? Lam, ya, lam, ta marbutah, alif, lam, qaf, dal, ra, ada 9 huruf. Dia sebut berapa kali? Ada sebut 3 kali dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, 2. Lailatul Qadar min al-Fishah, 3. Satu kata ada 9, ada 3 kali sebut. 9 kali 3, 27. Jadi 27, malam 27. Itu macam-macam perbincangan lah, ijtihad masing-masing. Tetapi apapun, yang rajihnya adalah ia dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia wujud pada 10 yang Ramadan. Tuan-tuan. Jadi kalau kita hidupkan 10 terakhir Ramadan dengan terbaik. Tambah sekarang ni kita duduk di rumah, tak pergi mana. Kan? Tak pergi mana, kita duduk di rumah. Maka kita manfaatkan di rumah itu dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan qiyamul lail, dengan baca Quran, dengan tarawih, dengan zikir, dengan doa dan pelbagai lagi. Dan antara doa yang diajar kepada Aisyah radhiyallahu anha, bila Aisyah bertanya kalau bertemu Lailatul Qadar nak baca apa, nak buat apa, Nabi mengajar doa yang kita baca, kan, yang kita sering baca itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau Allahumma innaka afuwun karim, maha pengampun, maha mulia, tuhibbul afwa, kau suka kepada pengampunan, fa'fu anni, ampunkan aku ya Allah, maafkanlah aku. Jadi maknanya itu doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang qiyam Lailatul Qadar. Qiyam maknanya tunaikan solat, beribadat dan sebagainya pada malam Al-Qadar itu dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi itu tuan-tuan, kita tak bagikan bonus kepada kita. Hanya orang benar-benar beriman, dia akan ngejar bonus tersebut. Rugi tuan-tuan kalau kita tak ambil bonus yang disediakan oleh Allah Ta'ala, iaitu Lailatul Qadar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam tersebut antara kemuliaannya juga tanazzalul malaikatu war-ruh biizni rabbihim min kulli amr. Turunkan Allah war-ruh dan ruh. Ruh di sini maksud apa tuan? Ruh itu maksudnya Ruhul Amin, iaitu Jibril alaihi salam. Malam tersebut tu malaikat-malaikat tu Jibril, bukan malam itu ruh-ruh turun, bukan. Orang Melayu dulu kadang, orang kita dululah dia faham kat mana. Kadang sampai hari ni pun ada lagi orang faham. Malam Al-Qadar ni, malam Ramadan ni, ruh-ruh yang arwah-arwah yang meninggal lama turun, mari tengok anak dia macam mana. Mari tengok keluarga dia macam mana. Beli rumah, itu tak betul. Itu tak betul. Itu pandangan-pandangan yang tidak ada. Tetapi ruh maksudnya Jibril alaihissalam. Jadi betapa malam itu satu malam kemuliaan, hingga kan Jibril ni antara malaikat yang orang kata malaikat kanan lah. Malaikat kanan lah. Orang kata malaikat yang top lah, chief malaikat lah. Jibril pun turun yang kata pada malam Al-Qadar. Begitu kemuliaan malam tersebut. Dan malaikat turun. Bila malaikat turun daripada mana? Dari langit. Entah. Malaikat banyak berada di atas. Di bumi pun ada. Malaikat jaga manusia pun ada. Ramai. Tapi di langit cukup. Malaikat turun. Itu merujuk kepada rahmat dan keberkatan yang diturunkan kepada kita semua bila malaikat turun. Sebab itu tuan-tuan,
kalau kita, rumah kita, kalau malaikat tak masuk, tak ada rahmat. Tak ada rahmat. Sebab tu malaikat ni membawa rahmat. Sebab tu kalau kita tengok antara malaikat ni yang bertugas dia cari majlis ilmu. Jalan cari. Kan? Dia pusing cari. Ada majlis ilmunya, dia duduk sekali. Rahmat turun berlimpah ruah kepada orang duduk dalam majlis ilmu. Itulah keadaan rahmat tu. Malaikat ada, dia dapat rahmat. Begitu juga rumah, tuan-tuan. Kalau rumah yang malaikat tak masuk, tak dapat rahmat. Apa rumah malaikat tak masuk? Disebut dalam hadis Nabi SAW. Malaikat tak masuk rumah yang ada apa? La tadkhul malaikah baitan fihi kalb qura. Atau kam. Malaikat masuk rumah yang ada anjing dan patung. Malaikat tak masuk. Cuma malaikat apa yang tak masuk? Di sini panjang pula. Sebab apa? Malaikat Jibril tak masuk. Malaikat mau masuk. Malaikat mau masuk. Malaikat mau dia tak kira duduklah kat mana pun. Duduk longkang dia masuk. Dia kan peduli apa? Sebab tugas dia mencabut nyawa. Duduk kat mana boleh masuk. Dia tak peduli. Yang disebut tak masuk itu kata para ulama. Malaikat rahmat tak masuk rumah yang ada anjing. Orang belah anjing. Sebab tu hari ni kita tak tahu lah zaman muda ni sampai tahap kononnya dia kata kena sifat rahmat haiwan. So kita belah masalah. Satu cerita memelihara, satu cerita yang lain. Tak boleh samakan. Memang kita kena ada sifat rahmat terhadap haiwan. Tetapi dalam konteks anjing, kita tak boleh belah kalau tak ada keperluan. Hanya keperluan yang mendesak saja untuk keselamatan kau, untuk jaga kebun kau, itu ada pengecualian. Untuk itu pengecualian dibenarkan. Tetapi kalau saja nak belah, tak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, setiap hari dia kurang pahala satu qirat. Qirat ni bukan sikit-sikit, tuan-tuan, senang. Itu disebutlah hadis Nabi SAW. Sebab saya pernah jumpa ada orang Melayu, Islam, nampak macam bagus, tapi dia belah anjing dia 47 ekor Rottweiler, 27 ekor. Bila kita tanya, dia kata apa masalah kita kena ada sifat rahmat terhadap haiwan. Apakah sifat rahmat terhadap haiwan kita mesti belah haiwan? Kan? Kalau gitu, kalau sifat rahmat terhadap khinzir, nak belah khinzir ke apa? Kan? Dah ada sifat rahmat. Sifat rahmat satu perkara, kita tak boleh menzalimi haiwan tersebut. Tak boleh. Duk tak duk pihak zalimin. Tak boleh lah. Tengok anjing lalu ambil batu, paling bagi ambil kayu tenggalung kepada anjing tadi. Tak boleh lah. Sebab apa? Kita sengaja melakukan kezaliman. Itu makna sifat rahmat satu perkara. Tetapi tak bermakna dengan sifat rahmat tu kita kena belah dia. Tambah-tambah tak ada keperluan. Buat pet animal pula. Buat macam haiwan ternakan pula macam kucing. Tak boleh. Malaikat rahmat tak masuk rumah yang belah anjing macam tu. Ini hadis yang sahih. Hadis sahabat. Bila tak masuk, tak berkat. Bukan tak ada anjing. Kita juga kalau ada patung, ukiran-ukiran yang ada bayang, yang bernyawa, patung-patung bernyawa. Kan? Jadi tak boleh juga. Tengoklah di rumah kita ada patung. Kadang-kadang selalu tengok orang dalam kereta ada patung monyet lah. Macam-macam patung dia bergayut. Tak boleh lah sebab dia lengkap. Sebab Nabi sebut begitu. Kan? Jadi masuk. Maka dengan sebab itu amat rugilah apabila malaikat rahmat tidak masuk kepada rumah yang seumpama itu. Jadi kita bebaskan rumah kita kena pastikan yang malaikat rahmat boleh masuk. Jadi rahmat akan berlimpah ruah dalam rumah kita. Begitu juga antaranya kena selalu baca Quran. Sebab Nabi kata jangan jadikan rumah kamu maqabir, taj'alu buyqabir. Jangan jadi rumah kamu sebagai kubur. Kubur tu macam mana? Sunyi daripada bacaan ayat suci Al-Quran. Maka dengan sebab itu, hendaklah kita memastikan bahawa rumah kita sentiasa bergema dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi tuan-tuan, malam Al-Qadar tersebut, malaikat turun dengan izin Tuhan, arahan perintah Allah SWT. Dan antara lain juga, malaikat turun itu melihat ketaatan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Sebab peringkat awal kan kita tahu bagaimana ketika Allah menceritakan wa rabbuka malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
la ini a'lamu ma la ta'lamun. Ketika mana Allah Ta'ala menyatakan kepada para malaikat, Allah nak menjadikan di atas muka bumi khalifah. Khalifah tu di kalangan manusia. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah kau nak jadikan manusia khalifah yang sifatnya melakukan kerosakan, wasfikud dima, dan menumpahkan darah. Jadi malaikat bertanya, Allah Ta'ala kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan pada malam Al-Qadar, malaikat sikat. Betul. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang ramai tunduk, sujud, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau malaikat munajat tu tak heran, sebab malaikat ni dia memang diciptakan macam tu, diciptakan untuk kebaikan. Malaikat ni dia diciptakan untuk tidak melakukan sebarang maksiat. La ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yurun. Dia tak lakukan sebarang maksiat pada Allah, dia akan laksanakan semua perintah Allah. Itu dia diciptakan macam tu. Tapi manusia dan jin diciptakan pilihan. Pilihan. Kita nak ambil hidayah Allah, nak ambil kesesatan. Nak ikut nafsu ke, nak ikut apa ke? Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, maka bila macam tu, ini satu peperangan dalam, bila kita berdaya mengetepikan unsur-unsur yang nak mengajak kejahatan, kita memenangkan kebaikan, maka di situ malaikat pun tabi', tuan. Malaikat tabi' lah. Sebab apa? Malaikat memang dia dicipta, tapi kita diciptakan secara apa? Secara ada pilihan. Iqbal Hakim, alhamdulillah clear. Alhamdulillah, itu baru komen. Jadi kita mengalu-ngalu kan. Sebarang komen yang diberikan, kurangnya saya tak ada yang menonton live kita pada malam ini. Jadi sebarang komen dipersilakan, sebarang soalan dipersilakan. Kita tahu dari mana pun bagus juga. Dia menonton dari, jadi kita tahulah dari mana yang menonton siang malam ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita sambung perbincangan kita. Baik. Jadi di situ menunjukkan bagaimana malaikat turun pada malam Al-Qadar, menunjukkan kemuliaan. Apa tanda dia, tuan-tuan? Di sini dibincangkan, ramailah bincang tanda Lailatul Qadar ni malam tersebut. Buku lah, pokok sujud dah, tuan-tuan. Tak ada nas. Tak ada dalil yang menyebutkan sedemikian. Kalau pokok sujud sungguh, mungkin Allah nak tunjukkan pada seseorang, boleh je. Kan? Boleh je. Tetapi tak mesti kata pokok sujud, mesti tidak. Dan kita tengok tak pernah sujud pokok ni, tak dapat ke? Akan dapat bila mana kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Dan dapat tu pula equality. Bagaimana kualitinya? Memang orang kata senangnya aku relax je. Awal Ramadan relax. Mari 10 tarekhir aku puluh lah. Kan? Aku dapat itu qadar. Mudah je bagi dia. Tuan-tuan. Tak sama. Orang yang bermula daripada awal sampailah kepada kemuncak itu qadar, dia akan dapat buat dengan cara yang terbaik. Tapi kalau orang waktu tu buat, dia boleh buat, bukan tak boleh. Tetapi tak ada kualiti. Sebagai contoh macam ni. Katakan, kita ni nak masuk sukan lumba lari 100 meter. Begitu. Kan? Lumba lari 100 meter. Kita ni, siapa boleh lari tak? Semua boleh lari. Ada kaki lari je lah. Okey, tak masalah. Kita pun rehat, relax. Nanti masa waktu perlumbaan aku lari. Lari dah. Orang lari, aku lari lah. Boleh menang, dia kata. Contoh. Ada seorang lagi, dia kata, sementara perlawanan tu lagi 2 bulan, aku nak kena buat training dulu lah. Nak kena jogging, lari, di balapa semua kan. Dia training betul-betul, lari bagi bagus. Bila mari hari kejadian, hari yang kita kata hari perlumbaan lomba lari tu, bila ditiup whistle, tembak apa bermulanya lari, dia agak siapa yang kualiti, siapa yang boleh menang. Kawan hak tak pernah latih langsung, tak pernah lari langsung,
Hari tu baru nak lari pancit tuan-tuan. Walaupun 100 meter pancit. Lari sekejap, tengok kena tinggal orang lain. Tu dia punya jauh. Lari-lari krem tu kaki. Tak pernah lari, tak pernah buat apa. Tak pernah ada warm up, tak ada apa. Macam mana nak buat? Macam tu juga orang yang sebelum Ramadan ni atau awal Ramadan tak nak buat apa, 10 terakhir baru buat. Boleh buat kan tak boleh buat. Macam tadi, boleh lari kan tak boleh lari. Tetapi kualitinya bagaimana? Kalahnya dalam perlombaan tersebut. Orang yang memang daripada awal ni yang bagus, bila mari hari perlawanan, hari perlombaan, dia punya lari, stamina dia cantik tuan. Steady daripada awal sampai ke garisan penamat, dia berjaya dan menghasilkan kecemerlangan. Begitu juga dalam konteks ibadah kita kepada Allah. Nak dapat Lailatul Qadar ni bukan makna 10 akhir saya nak katakan. Dah betul-betul buat dah, kena daripada awal lagi. Daripada awal lagi tuan-tuan. Maka dengan sebab itu ni, kita daripada awal Ramadan hari tu lagi. Ramadan PKP kita tuan-tuan. Perintah kawalan pergerakan yang tak nak bergerak mana di rumah. Tetapi duduk di rumah kita itulah kita sedar kat mana kelemahan kita, barulah kita sedar. Masa duduk pergi surau masjid tu harap Tok Imam ya. Tok Imam jadi imam, dia kita foreh habis kat situ je. Tapi bila kita sendiri nak jadi imam, kita keluarga baru tahu, ya Allah aku ni baca Fatihah pun tak apa nak okey lagi. Aku ni ayat-ayat lazim pun banyak tak hafal lagi. Barulah kita sedar nak kena jadi imam. Sebab tu baru-baru sebelum masuk Ramadan ramai yang takut tuan-tuan, ramai yang hubungi takut macam mana ustaz nak sembahyang tarawih di rumah ni, nak jadi imam ni macam mana ni kan. Jadi ada hikmah yang besar untuk mengajar mendidik kita. Tahun depan tuan-tuan semua boleh jadi imam insya-Allah. Tok Imam tak main tak ada masalah. Sebelum kalau Tok Imam tak kabut juga nak cari pengganti susah. Oleh tahun ni semua. Tahun depan Ramadan kalau dah selesai PKP ni atau selesai virus COVID-19 ni dah tak ada dah, insya-Allah mudah-mudahan nyapkan daripada muka bumi ni kita mendapat keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tahun depan Tok Imam tak main tak apa, siapa-siapa boleh naik jadi imam. Ada hikmah yang sendiri. Jadi kita laksanakan dengan cara yang terbaik tuan-tuan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, sejaralah malam itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu. Malam apa ni? Malam Al-Qadar. Bila? Hatta matla'il fajr. Sehingga naiknya fajar. Sehingga terbit fajar. Sehingga masuk subuh. Maka dengan sebab itu para ulama menyatakan bahawa Lailatul Qadar itu berlaku sepanjang malam sampai subuh. Jadi ambillah kesempatan tuan-tuan untuk kita benar-benar memastikan supaya kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang menghidupkan Lailatul Qadar malam-malam tersebut. Dan itu surah Al-Qadar yang kita baca selalu. Tetapi tahukah kita bahawa antara keistimewaan surah Al-Qadar ini, dia ada 30 perkataan dan 114 huruf. Surah yang kita baca tadi start daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni kulli amr salamun hiya hatta mata'il. Semua tu ada 114 huruf dan 30 perkataan. Apa rahsianya? Saya nak tengok soalan sekejap. Ustaz, ulang kaji solat raya di rumah, perlu takbir raya dan khutbah di rumah. Ini juga. Dah ada sebenarnya ni soalan ni. Ada dah orang tanya saya sebelum ni pun. Sebab hari tu orang tanya takut nak tarawih, ni takut nak sembahyang raya pula. Sebab apa? Mungkinan besar. Boleh pun kita macam mana SOP nak solat jemaah ni, solat raya ni. Kalau boleh pun mesti ada had yang tertentu. Tak boleh serbu solat raya, tak boleh tahun ni tuan-tuan. Jadi kebanyakan kita akan solat di rumah. So macam takbir raya macam mana. Tuan-tuan, raya Aidilfitri kita bermula takbir malam raya. Masuk maghrib tu malam raya kita start takbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahlil wa tahmid. Kita sirangan bertakbir. Bahkan kalau ikut pandangan Imam Syafi'i menyatakan atau
waktu mustajab doa malam raya. Jadi kita mempenyatkan takbir lah. Takbir masjid tak boleh, takbir di rumah. Ya, takbir beramai-ramai dengan anak, keluarga apa semua. Dan macam biasa kita get prepared lah. Pagi-pagi, pagi sama ada sebelum subuh atau lepas subuh, kita mandi sunat hari raya. Sunat juga mandi. Mandi sunat raya bermula malam. Boleh dah kalau nak mandi pun. Niat dah dapat dah. Kalau pukul 3 pagi, 4 pagi kita bangun masa buat tahajud tu kita nak mandi, niat mandi sunat hari raya, maka kita dapatlah mandi sunat hari raya. Jadi maknanya kita dapatlah. Jadi kita mandi sunat, kemudian pada pagi tu kita makan sikit. Sunat untuk kita sikit menunjukkan hari itu Idul Fitri. Hari kembali pada fitrah, hari juga disebut hari berbuka. Kita boleh puasa. Jangan tunjuk warna rajin sangat nak puasa. Hari raya Idul Fitri. Haram puasa entah pada waktu itu. Tak boleh puasa. Warak jangan pun tak boleh puasa. Hari itu hari untuk kita berbuka. Jadi makan sikit. Makanlah, buah kurma sikit ke apa. Biasanya kita akan pergi surau, tapi tak. Kita duduk di rumah kita. Jadi kita nak solat hari raya. Solat raya tuan-tuan, kita boleh buat berseorangan atau berjemaah. Kalau kita duduk di rumah seorang, buat seorang lah, buat macam mana kan? Duduk di rumah orang, buat seorang. Tapi kalau rumah kita family ramai apa semua, maka berjemaah. Boleh buat berjemaah. Macam biasa solat raya. Macam kita solat di masjid, gitulah. Kita solat kat rumah kita secara berjemaah. Kalau orang yang tak boleh berjemaah, dia seorang yang buat seorang. Boleh juga. Kurang-kurang solat tu 2 rakaat. 2 rakaat biasa. Tuhan nak takbir tu sunat. Takbir apa? 7 kali. Rakaat pertama, 5 kali. Rakaat kedua. Takbir disengi dengan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau terlupa, tak apa. Tinggalkan, tak apa. Sebab apa? Sebab itu sunat. Bukanlah. Kita ni kadang-kadang orang kita duk anggap kalau tak takbir 7 kali tu macam tak sah semayang raya. Kena pula tu imam lupa. Nak berlaku. Tu imam pun manusia dia lupa. Dia pergi minta Allah, takbir semayang raya, Allahu Akbar, tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tu dia. Makmum duduk belakang dengar, macam mana ni? Subhanallah tu. Tak perlu tegur. Tak apa. Dia lupa tak perlu dimaafkan. Tak perlu sujud sahwi pun, tak perlu. Sebab apa? Sebab dia sunat hayat. Dia bukan sunat abad, sunat hayat. So tak apa, teruskan. Sah solat raya tu, no problem. No problem. Kalau lupa macam mana? Tapi kalau tak lupa, kita takbir lah. Takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar 7 kali kan. Diselangi dengan tasbih. Itu rakaat pertama, rakaat kedua, takbir 5 kali. Diselangi dengan tasbih. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Lepas dari kita solat raya, disunatkan kita untuk khutbah. Kalau kita dah rumah tu, janganlah lepas untuk berkhutbah. Kalau seorang-seorang, sungguhlah nak khutbah kat siapa? Tak payah khutbah lah, sembahyang saja. Solat saya cukup lah. Takkan nak khutbah depan cermin kat kita sendiri kan. Kalau seorang tak perlu. Tetapi bila ramai di rumah tu, ketua keluarga sekurang-kurangnya dapat berkhutbah. Dia dapat bagi tazkirah, peringatan kepada ahli keluarga dia. Jadi kita kena faham rukun khutbah. Ingat rukun khutbah, boleh lah khutbah. Bukan susah pun. Rukun khutbah ni sama. Khutbah Jumaat, khutbah raya, samanya rukun dia. Ada 5 rukun dia. Yang pertama, menyatakan Alhamdulillah. Bawa kat Nabi. Yang ketiga, berpesan bertakwa pada Allah. Yang keempat, Al-Quran. Yang kelima, berdoa kepada orang beriman, pada orang Islam. Jadi, maknanya 5 ni aja. 3 yang pertama, Alhamdulillah, selawat dengan pesan bertakwa. Dia ada khutbah pertama, khutbah kedua. Baca Quran, mana-mana khutbah boleh. Doa, kita biasa letak pada khutbah kedua. So, itu saja. Contoh. Sekurang-kurang khutbah, saya nak cerita. Sekurang-kurang khutbah, kadang orang takut nak khutbah ni. Senang je. Sekurang-kurang khutbah adalah dia Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ar-rasul amin. Dah 2 dari situ. Alhamdulillah dengan selawat. Kemudian wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba' ittaqullah, marilah semua kita bertakwa pada Allah. 3 dah. Kan? Lepas tu firman Allah Taala, inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, Allah bagi Al-Kautsar. Apa itu Kautsar? Ceritalah sikit. Kau nak ceritakan, bacalah sikit. Habis yang tu, Wassalamualaikum warahmatullahi. Duduk sekejap, bangun pula untuk khutbah yang kedua.
Ulang balik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Ittaqullah, marilah sama-sama bertakwa Allah. Angkat tangan doa, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Amin. Selesai. Habislah khutbah. Lengkap dengan rukun dia, 5 rukun itu. Cukup. Jadi maknanya kurang-kurangnya macam itunya. Cuma kalau khutbah nak tambah lagi, kita mula dengan takbir 9 kali. Khutbah pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Khutbah kedua kita 7 kali. Itu sunat tambahlah. Jadi tuan-tuan begitu mudah ya sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Tahun ni, tahun ni, kita khutbah. Masih khutbah. Masih Tok Imam, Tok Khatib insyaAllah berkhutbah. Kan? Tuan-tuan yang terahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi moga kita dapat laksanakan dengan baik. Itu satu, kita kata satu latihan lah. Latihan yang kita boleh laksanakan. Bila mana kita buat kali susah, senang, nak senangnya print out. Kode Perak tu dia ada Jabatan Agama punya khutbah, print aja. Ambil yang Federal Jakim ke, print je, baca je. Boleh juga, senang je. Kan? Baik, raya paling awal dan lewat waktu bila? Dia paling awal ni sekadar matahari naik sekadar duha, waktu duha. Matahari lepas syuruk, katakan syuruk pukul 7. Paling awal 7.30 baru boleh solat raya. Paling awal. Dia setengah jam lepas naik matahari. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Sebab tu kita biasa solat raya selama ni pukul 8, 8.30 area tu. Dan waktu tamat bila? Sebelum waktu zuhur. Waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur. Itu waktu yang kita boleh solat. Kalau pagi tu lepas subuh tidur asar baru bangun. Nak sembahyang raya apa tuan? Tak ada sembahyang raya dengan zuhur. Terlepas dengan apa? Terlepas. Malam raya bakal lemang. Raya bakal sate. Tidur. Tak bangun-bangun. Kan? Lepas zuhur baru bangun. Ini makna situ tak ada lah solat raya. Habis dah. Sebab solat raya ni sebelum zuhur. Waktu dia sebelum zuhur. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik kepada perbincangan kita. Tentang ras balik surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, tuan-tuan, saya sebut tadi ada 114 huruf dan ada 30 perkataan. Satu surah itu ada 30 perkataan, 114 huruf. Dan surah ini menceritakan tentang penurunan Al-Quran yang berlaku pada malam Al-Qadar, iaitu Qadar. Yang Quran menunggu 30 juzuk dan 4 surah. Apakah ini satu kebetulan? Yang mana Quran ada 30 juzuk, surah Al-Qadar menceritakan tentang penurunan Quran 30 juzuk. Surah Al-Qadar ada 30 perkataan. Dan Quran diturunkan sekaligus 114 surah. Dan surah Al-Qadar yang membicarakan tentang penurunan Quran 114 surah ada 114 huruf. Jadi, apakah ia satu kita kata satu kebetulan ataupun itu menunjukkan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itulah yang kata Al-Quran, masya-Allah. Maka dengan sebab itu bila Nabi kata man qara harfan kitabillah fal hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sesiapa yang baca satu huruf daripada Quran, dia akan diganda dapat 10 pahala satu huruf. Jadi Al-Qadar ada 14 huruf. Jadi kalau 114 huruf ni berapa tuan-tuan pahala kali 10? 1140 pahala. Itu sekurang-kurangnya. Kalau nak kira lah. Kalau tu lebih kurang. Hanya di situ pahala Allah kan sangat-sangat banyak untuk mereka yang membaca Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi insya-Allah bila kita memahami surah Al-Qadar ini dengan baik, kita dapat menambahkan khusyuk, kita dapat ilmu tentang apa yang berkaitan dengan Quran. Baik, soalan lagi tadi ni cerita tentang pakai tongkat ni, khutbah pakai tongkat di rumah macam mana? Baik. Khutbah perlu pegang tongkat di rumah kan. Nak pegang tongkat itu sunat, Nabi pernah pegang. Nabi pernah bersandar pada pokok ni. Sebelum Nabi khutbah ni, Nabi pegang pokok tamar. Lepas tu sahabat Nabi mencadangkan membina mimbar
Bila Nabi khutbah atas mimbar, dengar suara menangis. Rupanya siapa tuan-tuan? Pokok tu menangis. Nabi turun, Nabi peluk pokok. Tu. Dan Nabi SAW pernah pegang pedang. Itu. Pedang. Jadi atas dasar itu, kita lah dengan pegang pedang. Syarat khutbah tu mesti pegang pedang atau pegang tongkat? Tak syarat. Tak pegang pun tak apa. Tak ada masalah. Tak pegang apa, duduk berdiri gitu pun tak apa. Kan? Jadi maknanya, kalau nak pegang boleh, ambil lah apa-apa kayu pula dah kan. Nak pegang tak apa, tapi di rumah tak ada kayu apa. Rumah. Nak pergi ke pula kan. Maka tidak ada masalah. Tak perlu pegang retas lah. Kan kita pray out kan. Daripada Jabatan Agama punya khutbah tu, kita pegang. Pegang apa tu? Pegang retas untuk kita membaca khutbah itu. Dan baca sikit, buatlah ulasan. Terutama daripada seorang bapa kepada anak-anak. Di situlah kita nak menekankan apakah kemahuan kita, apakah perancangan keluarga, kita nak bawa keluarga kita ke mana. Di sinilah banyak dengan keluarga kan. Kita ada peranan masing-masing yang selama ini kita tidak berperanan. Banyak berperanan. Sibuk sana, sibuk sini dan sebagainya. Maka dengan peluang yang ada ni, ada hikmah. Ada hikmah tersendiri yang mana ada peluang pada kita untuk menyampaikan, mendidik dan juga kita berlatih bagaimana berkhutbah. Jadi pegang itu, tuan-tuan, nak pegang pun tak apa, tak pegang pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada tongkat langsung nak pegang apa pun, tak payah pegang, okey je. Jadi maknanya tidak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lihat itu banyak juga yang disebut tadi soalan-soalan yang berkaitan dengan hari raya kan, berkaitan dengan perayaan. Sebab apa? Sebab ialah kali pertama kita menghadapi tarawih di rumah, kali pertama kita menghadapi solat raya di rumah. Jadi di situ sudah tentulah ada dia punya kita kata kekeliruan dan sebagainya untuk diperbetulkan. Khutbah di rumah perlu berdiri duduk bersama keluarga. Khutbah ni dia ada dua khutbah dia panggil. Dua khutbah. Maka dengan sebab itu, kalau kita boleh berdiri, kita berdirilah. Lepas itu, antara khutbah itu, kita duduk. Duduk. Lepas tu bangun pula untuk sambung khutbah. Itu maksud dua khutbah. Dan bagi orang yang tak mampu nak berdiri, dia boleh duduk. Jadi antara khutbah tu dia berhenti sebentar. Duduk dah. Dia berhentilah, tunggu sekejap. Baru dia sambung pula. Itu antara dua khutbah. Tapi kalau kita berdiri, kalau kita mampu berdiri, kita berdiri. Sebab berdiri itu lagilah, walaupun tak ramai, tak ada masalah. Tetapi lagi semangat, kita berdiri, lagilah kita menyampaikan sesuatu itu akan sampai insyaAllah kepada sasarannya. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah. Nampaknya dah sejam lebih dah bersiap. Sedar tak sedar, masa berlalu dengan begitu cepat. Kita lebih kurang tadi 10.30 kita start tadi. Sekarang dah pukul 11.35 kan. Jadi maknanya di situ saya rasa cukup sedikit perkongsian kita pada malam ini, yang mana live audio kuliah daripada Masjid Al-Ghufraniyah, Sungai Seput, Perak Darul Ridwan. Jadi sedikit perbincangan kita malam ini, moga-moga diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekadar itu tuan-tuan, kita dapat bincangkan sedikit sinopsis daripada surah Al-Qadar yang ada kaitan dengan Al-Quranul Karim, ia ada kaitan dengan bonus yang diberikan oleh Allah Qadar, ia ada kaitan dengan keberkatan di para malaikat, yang mana insya-Allah ianya memberi kepahaman kepada kita dengan baik terhadap surah Al-Qadar tersebut. Yang pentingnya bukan saja tetapi praktik, bahawa jangan lupa untuk kita terus berdamping diri dengan Al-Quran. Sesungguhnya sesiapa yang berdamping diri dengan Al-Quran, dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Apa-apa yang ada kaitan dengan Quran akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ramadan dimuliakan oleh Allah Al-Quran. Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah kerana Quran. Maka kita, hamba Allah, juga akan dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sentiasa berdamping dengan Quran itu dengan bacaan, dengan faham Quran, dengan
tadabbur menghayati Quran dan juga dengan beramal dengan isi kandungan Quran. Jadi kita dapat melaksanakannya. Maka insya-Allah itulah aset kita, mudah-mudahan kalau esok kata Nabi SAW, iqra'ul Quran fa ya'ti yaumal qiyamah fi'an li ashabi. Jadi bacalah Quran kerana sesungguhnya dia datang pada hari akhirat memberi syafaat kepada pembacanya. Jadi ada dua yang bagi syafaat pada kita, pun beri syafaat juga. Puasa, kita puasa Ramadan dapat syafaat, dan juga Quran yang kita laksanakan dengan betul-betul, kita baca betul-betul, dapat juga pahalanya ataupun dapat juga syafaat dia. Adapun hari ni dia pakat baca sikit. Lepas tu khatam ramai-ramai. Boleh ke tak boleh? Dia tak nama khatam lah. Sekadar nak bagi motivasi boleh lah tuan-tuan. Motivasi masing-masing baca. Tapi kalau boleh kita itu secara individu boleh baca komplit khatam. Juzuk pertama sampailah juzuk 30. Surah pertama sampai surah 114. Jadi makna kita sendiri itu boleh baca dengan sempurna. Boleh khatam. Itu baru betul-betul nikmat khatam Quran. Cuma yang dibuat ramai-ramai apa? Sebagai lebih pada motivasi saja. Semua pakat dalam grup lah ni. Hang baca satu juzuk, baca satu juzuk. Tak ada masalah, boleh. Okey je nak menimbulkan semangat. Apakah dia dinamakan khatam? Kita tak khatam. Secara individu kita tak khatam lagi. Lagi mana kita tak baca sampai habis. Jadi jadikan challenge tuan-tuan. Ramadan tahun ni, kok mana pun kita nak khatam. Kita banyak duduk rumah takkan tak nak khatam. Paling tidak sekali kita khatam Al-Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan lepas itu insya-Allah kita akan, selain pada khatam Quran, kita akan mempelajari, menghayati dan mengamalkan isi kandungan, dan insya-Allah kita akan kemuliaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekalilah perbincangan kita. Moga-moga sikit yang diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah. Silap-silap saya maaf. Sekian dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.